rezeki dengan masyarakat memerlukan. Menurut Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Seri Dr. Rudi Awah, berkongsi rezeki adalah amalan mulia yang perlu disuburkan setiap kali sambutan Aidiladha sesuai ibadah korban yang dilaksanakan. Datuk Rudi menyatakan demikian ketika ditemui pemberita dalam majlis ibadah korban di Masjid Ar-Rahman, Kampung Selimpodon, Pitas. Bersempena majlis ini, Datuk Rudi menyumbangkan 14 ekor lembu untuk diagikan kepada penduduk setempat. Saya mengambil kesempatan sempena dengan korban ini untuk memberi kepada masjid dan juga surau-surau yang ada di daerah Pitas untuk kita kongsikan bersama bahawa kita memberi sedikit apa yang ada ini untuk dikorbankan sempena dengan Hari Raya Aidiladha ini. Dalam majlis ini, seramai 139 golongan asnaf di Kampung Selimpodon menerima agihan daging korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha 2023. Umat Islam disaran agar terus semarakkan pengorbanan dalam usaha meraih ketakwaan kepada Allah. Langkah tersebut merupakan antara manifestasi utama sambutan Hari Raya Aidiladha yang penting untuk dihayati serta diteladani seluruh umat Islam. Adun Balung Datuk Hamil Awang berkata sifat murni seumpama itu perlu ditanam ke dalam sanubari setiap umat Islam agar mencapai kejayaan yang diredai Allah. Tambahnya, Islam juga menuntut setiap umatnya agar sentiasa mempunyai kesabaran dan sanggup berkorban dalam menegakkan syiar agama. Sempena Hari Raya Korban ini, saya memintalah kepada umat Islam khususnya di daerah Tawau agar dapat sama-samalah merayakan hari korban ini dan seterusnya dapat melalui korban ini dapat kita memberikan sedekah ya kepada fakir-fakir miskin ya, asnaf-asnaf yang memerlukannya. Datuk Hamid ditemui RTM dalam majlis ibadah korban di Kampung Padang Terbang Tawau. Sebanyak 13 ekor lembu ditumbangkan dalam majlis ini untuk diagikan kepada penduduk kawasan Dun Balung. Pertubuhan Kebajikan Saudara Kita Sahabat akan terus memberi bimbingan kepada saudara baharu bagi meningkatkan keilmuan dan pemahaman tentang agama Islam. Presiden Sahabat Johari Buning Abdullah berkata, antara pendekatan yang dilakukan termasuk menerusi kelas bimbingan teratak fitrah bertujuan membentuk kepribadian unggul, nilai moral dan akhlak terpuji serta minda cemerlang dalam aspek dunia dan akhirat. Johari berkata usaha murni Sahabat yang bermula sejak 2006 itu turut mendapat suntikan dana daripada Pusat Zakat Sabah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS, selain sumbangan ikhlas individu dalam usaha menyediakan kemudahan asas pembelajaran dan tempat tinggal selesa kepada saudara baru sehingga mereka benar-benar menghayati erti sebenar Islam. Membantu sebelum dan selepas saudara baru memeluk agama Islam dan menyediakan juga pusat pendidikan kepada mereka untuk belajar di kelas bimbingan saudara kita yang kami sebut kelas bimbingan saudara kita teratak fitrah. Antara intipati yang diterapkan di peringkat awal ialah menjalani kehidupan berlandaskan Islam yang berpandukan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Johari ditemui pemberita ketika ditemui dalam majlis ibadah korban di Likas, Kota Kinabalu. Sebanyak 5 ekor lembu dikorbankan dalam majlis ini sebelum diagi-agikan kepada golongan asnaf yang layak. Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS telah melancarkan pelan anti rasuah bagi memantapkan lagi tadbir urus, integriti dan anti rasuah di agensi berkenaan. Pengurus besarnya Syahidrul Ar-Johadri berkata, buku pelan anti rasuah yang menerapkan dasar dan pelan pelaksanaan mencerminkan harapan tinggi seluruh warga LKTNS agar mengamalkan bebas rasuah, ketulusan, kebertanggungjawaban dan integriti. Pelan anti rasuah LKTNS dibangunkan secara kolektif dalam kalangan kaki tangan dan telah mengenal pasti 40 risiko dan 68 inisiatif yang perlu diambil tindakan dalam 5 bidang keutamaan iaitu pentadbiran dan sumber manusia, perolehan, keuangan, tadbir urus dan operasi.
Syaedrul menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Pelan Anti Rasuah dan Ikrar Bebas Rasuah 2.0 LKTNS di Kota Kinabalu. Menurut beliau, isu rasuah perlu diberi penekanan, terutama barisan hadapan kerana setiap pekerjaan yang dilakukan akan ada ruang berlakunya rasuah dan salah guna kuasa. Penguatkuasaan sahaja tidak cukup dan setiap kaki tangan perlu melaksanakan kerja dengan ikhlas dan memegang amanah yang dipertanggungjawabkan. Justru beliau berharap semua pihak khususnya di peringkat kepimpinan tertinggi dapat bekerjasama memainkan peranan yang penting bagi memastikan amalan terkutuk itu dapat dihapuskan. Masyarakat disaran menjadikan amalan menderma darah sebagai satu budaya hidup sehat selain dapat membantu menyelamatkan banyak nyawa. Justru mereka yang layak menderma darah tetapi belum lagi menderma darah perlu tampil menderma darah kerana setitik darah dapat menyelamatkan nyawa. Orang ramai yang ditemui rata-rata menyifatkan menderma darah secara sukarela adalah amalan yang amat mulia. Mereka berharap lebih ramai penderma terutama golongan belia tampil ke hadapan untuk menderma darah. Ini first time menderma darah. Sebelum ni tak pernah lagi lah. Menderma darah ni penting. Lagi kalau macam apabila ada kes kecemasan, ada orang yang mengalami banyak pendarahan. Belum lagi kira ibu mengandung yang tumpah darah. Ini ketiga. Dari kecil memang mau. Nampak orang derma macam cool gitu. Every time we donate kan dia reproduce our blood kan. Jadi saya rasa dia recycle balik badan kita ya. Harapan saya supaya semua orang tu lebih tidak takut untuk menderma darah dan lebih berani supaya sebab sekarang semua dorang guna peralatan pun yang canggih, so orang tidak takut sudah jarum besar, ada bius, so orang ramai mesti beranilah pergi derma darah. Amalan menderma darah boleh menyelamatkan nyawa individu yang memerlukan seperti pesakit thalassemia, mangsa kemalangan, pesakit leukemia serta penyakit serius lain. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah kali ini. Berita selanjutnya kembali bersama Nurul. Silakan.